Okey, hari ni nenek kebayan korang nak ajar korang cara kempiskan perut. Kempis ke perut nenek kebayan? InsyaAllah kempis. Okey. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita tunggu sekejap. Semua masuk untuk start. Dan siapa yang nak live ni kerja, nak join kerja, nak dengar cerita nenek kebayan nak ajar cara kempiskan perut tu, boleh masuk. Kita belajar cara mengempiskan perut ala nenek kebayan engkau. Nenek kebayan engkau sangat kan. Siapa nak kerja minta tolong hi sikit, minta tolong share, minta tolong hai Ashanti, apa khabar? Minta tolong share sikit, minta tolong wave bagi love sikit kat Kak Ija supaya Kak Ija nampak korang. Sebab kadang-kadang dekat handphone ni dia tak nampak tau. Dia tak nampak korang punya komen. Ada yang keluar, ada yang tak keluar. Kak Ija minta maaf kalau adik-adik yang komen tu Kak Ija tak dapat nak baca. Ada yang keluar, ada yang tak keluar. Pelik betul lah kan. Jadi minta maaf pada adik-adik yang Kak Ija tak sempat nak reply time live. InsyaAllah Kak Ija akan scroll selalunya. Kak Ija akan balas type lah. Tak adalah korang dapat penerangan. Hai. Okey, hari ni nenek kebayan korang nak ajar korang cara kempiskan perut. Kempis ke perut nenek kebayan? InsyaAllah kempis. Okey. Hari ni memang ramai ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang bakal bersalin ni memang ni topik yang hangat. Semua pun Kak Ija rasa semua pun nak dapatkan efek kempiskan perut. Walaupun adik-adik kat luar sana yang tak mengandung dah, maknanya tak berpantang. Pun Kak Ija saya dah habis pantang, dah boleh ke lagi nak kempiskan perut? Jadi kenapa malam pula buat live malam? Hai Diba. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam ya dah Kak Ija kau tak konsisten betul. Tunggu siang tak ada. InsyaAllah Kak Ija sebenarnya nak cuba dapatkan siang dengan malam. Tapi kau tahulah Diba, akak kau ni anak 7 orang. Sekarang ni musim cuti. Semuanya anak Kak Ija jantannya 6, perempuannya 1 saja. Campur dengan Kak Ija ni. Kan jadi agak sibuk dengan barang-barangnya Kak Ija, barang susah nak dapat kan, nak kena buat dekat rumah. Jadi banyak masa tu tak berapa mengizinkan pula sekarang ni. Selamat malam Fika. Diba tunggu Kak Ija siang ya. Sorry Diba. Tapi malam insyaAllah Kak Ija ada masa sebab dah siap makan malam pukul 10 ni kan. Dah siap kemas-kemas tempat makan. Anak pun dah masuk bilik, tak bising. Kalau anak kau 7 cakap kau ingat rumah kau senyap. Kan. Anak 7 walaupun diorang ni dah besar-besar, dah 25 tahun, 24 tahun ni, bising lagi. Dia bergaduh dengan adik dia yang kecil umur 8 tahun. Kau tengok Kak Ija bagi kau tengok pemandangannya. Tengok tu, yang 2 orang tu. Ni ada 2 orang je lagi dekat ni. Yang selebihnya tengah duduk dalam bilik main make-up kakak yang perempuan. Kau tak tahulah apa nak buat. Sekejap kan lari keluar bising, sekejap kan terjerit pergi telolong, ada je. Sebab itulah akak kau ni kalau ikutkan, kalau tak, nasib baiklah rumah Kak Ija ni jiran-jiran tak ada. Aku rasa jiran-jiran akak kau ni lari sebab mulut akak kau macam Tarzan. Hai Ashanti, dia kata dia nak lagi seminggu nak bersalin. Macam mana nak kempiskan perut? Ramai orang nak tahu. Jadi masuk-masuk dulu. Kak Ija nak tunggu sikit lagi sebab pakai kederam baby. Alhamdulillah anak kedua ni cepat kuning dia turun. Anak first dulu prolong kuning sampai 44 hari kan Cici. Kak Ija dah cakap insyaAllah kalau korang minum sepang dan mandikan baby dengan sepang baby tu, kuning tu memang akan cepat turun. Ramai yang takut sebenarnya. Ramai yang takut nak minum herba, takut baby kuning, takut sebab minum sehari kuning baby masih lagi meningkat. Dia tak boleh dalam masa sehari efek dia. Korang kena minum konsisten. Minum 3-4 hari nanti korang akan dapat efeknya. Kan macam tu barulah dia jadi. Jangan kata saya minum sehari tiba-tiba kuning anak saya naik. Itu bukan. Itu memang dah
bilirubin yang dah sedia ada dalam badan anak kita. Jadi bagi masa dalam masa 3 hari macam tu kan, tengok dia punya pattern. Kan insyaAllah memang selalunya memang Kak Ija nak kata stem tu kata macam overclaim pula sangat kan. Tapi insyaAllah boleh, insyaAllah. Okey. Hai Ain, apa khabar Ain? Aku rindukan kau Ain. Tak nak langsung datang jalan rumah aku ya, cik. Okey, kita nak kongsikan cara nak kempiskan perut ala nenek kebayan lah sebab zaman dulu-dulu Kak Ija ni pelik juga tau kalau tengok masa Kak Ija bersalin dulu, yang jaga Kak Ija bersalin. Saya lagi seminggu je nak habis pantang. Tunggu gak cara nak kempis perut ni, kebetulan lah ni tak pakai bengkong tak apa ke, dah last-last. Okey, paling penting kalau korang nak kempis perut, bengkong. Paling penting. Paling penting untuk orang yang berpantang lah. Orang yang berpantang nak kempis perut, bengkong dan ubat periuk. Korang kena sangat ambil. Bengkong, ubat periuk, rempah barut ni 3 untuk kempiskan perut. Sebab apa? Bahan rempah barut ni adalah untuk membantu otot luar. Dan ubat periuk ni dia ada bahan yang boleh bantu korang daripada segi otot dalaman. Dan sangat-sangat penting otot dalaman. Bila kita dah lembutkan otot-otot, bengkong tu yang akan menarik tau. Sebab akan tarik jadi rapat. Sebab bila kita mengandung, kita punya perut, otot perut ni dia akan terbahagi. Dia akan daripada sebelum mengandung macam ni, bila dia mengandung dia makin besar sampai 9 bulan dia besar, dia terjarak. Okey? Dia terjarak ni dia jadi keras tau. Bila kita dah bersalin, dia keras macam dia dah lembik lah sebab tak ada baby kat dalam kan. Lepas tu, bila kita makan minum ubat periuk tu, dia akan bagi zat dekat, bagi efek ataupun tindak balas dekat bahagian dalam ni supaya dia semakin tegang. Okey, dan ubat rempah barut akan bantu otot luar juga untuk semakin tegang. Dan bila dia lembut dan makin tegang, kita pakai pula bengkong, dia akan tarik. Bengkong tu yang tarik. Bagi rapat. Jadi jangan lupa pakai bengkong. Pakai 44 hari. Korang percaya je Kak Ija. Korang pakai 44 hari siang malam, korang memang akan dapat hasil yang lumayan. Kak Ija dah cuba. Kak Ija memang semua anak pun memang Kak Ija pakai bengkong 44 hari. Dan selalunya bila Kak Ija masuk kerja, dulu Kak Ija kerja kan, bila masuk kerja Kak Ija bawa anak-anak ke dulu kan, anak kau ramai, saat penuh satu kereta kan. Bila bawa anak-anak, orang akan cakap, banyaknya adik dia. Kau banyak adik aku. Banyak adik hakak engkau. Bawa dulu-dululah kan. Masa tu remaja, muda lah lagi. Bukan remaja lah, dah beranak pinak. Tapi muda lah. Orang akan cakap banyaknya adik dia. Sebabnya memang perut Kak Ija nampak flat sangat. Kak Ija kongsi sebabnya apa? Sebab dulu Kak Ija tengok Cu Meriam yang jaga Kak Ija dalam pantang. Kak Ija selalu pakai Cu Meriam tau. Cu Meriam ni dia belajar dengan Nyang Kak Ija tau. Dia anak murid Nyang Kak Ija lah. Macam tu. Sebab dulu Nyang Kak Ija pun bidan raja orang panggil. Jadi bila Cu Meriam ni jaga Kak Ija. Cu Meriam masa jaga Kak Ija pun dah tua sangat. Dah tua. Tapi dia punya badan cantik tau. Kak Ija macam Cu macam mana boleh jadi perut Cu kempis Cu. Jadi Cu pun ceritalah pasal otot ni, pasal terbagi terbelah ni lah. Diorang ni siap ada buku tau. Kalau tengok arwah Kak Ija tengoklah dulu diorang ada buku. Even masa Kak Ija kecil-kecil, Kak Ija ni tak tahu kan. Arwah nenek Kak Ija sebelum kita orang tidur, dia akan baca satu buku yang pasal wanita ni tau. Tapi dia akan baca macam menyanyi macam tu. Macam tu. Tapi dia cerita pasal wanita lah. Tapi dia baca buku macam kitab lah macam tu. Jadi sekejap kerja nak baca lagi. Banyak ni, banyak komen ni. Saya lagi seminggu nak tahu juga cara kempiskan perut. Kebetulan ni tak pakai bengkong tak apa ke. Dan last ni Kak Ija. Last lah time yang paling korang kena ikut berpantang. Sebab apa? Orang selalu bentan time last ni. Sebab kita rasa kita macam dah sihat. Tapi kita tak tahu lagi badan kita tak sihat. Okey, kita tak tahu lagi limit badan kita tu setakat mana. Jadi waktu last ni korang sangat-sangat kena jaga. Jaga makan, jaga pergerakan. Pakailah bengkong time last ni. Kan? Jangan malas-malas. Jangan kata dah 30 hari. Tak payahlah. Jangan. Hakak engkau dulu 44 hari pakai lagi. Hari ke-44 berpakai lagi.
Sampai dah hari ke-45 tu bangun nak pakai bengkung lagi. Kan? Barulah korang dapat efek cantik. Orang nak. Kak Ija, macam mana kulit Kak Ija cantik? Macam apa Kak Ija pakai? Kulit muka Kak Ija flawless je. Akak kau ni hitam. Tahu Kak Ija ni memang hitam. Kak Ija orangnya hitam. Tapi Alhamdulillah kulit Kak Ija memang tak ada jerawat. Tak ada jerawat. Sebab apa? Sebab apa sebenarnya jerawat ni kan daripada kita punya hormon. Daripada kita punya hormon. Sebab tu kita sangat penting untuk jaga kita punya hormon supaya balance. Kenapa nampak bercahaya je, nampak merah-merah je muka. Bukan pasal kita ni pakai pencuci muka. Apa Kak Ija pakai? Akak kau bapak terror pakai pencuci muka. Kalau hari ni akak kau punya pencuci muka habis, akak kau pergi farmasi, akak kau nampak Nivea, Kak Ija beli Nivea. Kalau besok habis pencuci muka akak pergi farmasi, Kak Ija macam nampak oil of Olay, beli Olay pula. Kalau lusa kata pencuci muka habis, kalau kata nak pakai apa lagi aku selalu pakai, Ija kau selalu pakai macam-macam. Kak Ija pakai je benda yang ada kat farmasi. Kak Ija rasa macam bolehlah ni, ambil lah yang ni. Jadi Kak Ija ambil je. Jadi ada pakai moisturizer ke? Tak ada. Akak kau daripada muda tak pakai moisturizer ni kan. Jadi jom kita back to the topik. Ramai orang tanya, saya tengah berpantang anak ke-19, anak pun suami mandikan pakai ni dia kata tadi anak dia dah hilang kuning, Alhamdulillah kan. Saya bersalin Caesar Kak Ija, macam mana nak pakai bengkung? Dari 70 kg sekarang tinggal 60 kg, nak kurangkan lagi 10 kg. Sebenarnya kalau kita bersalin Caesar lagi bagus kalau kita pakai bengkung. Sebab apa? Orang bersalin Caesar ni sangat-sangat susah nak betulkan otot perut dia. Okay? Korang dah ada pembelahan yang macam ni, lepas tu korang ada belah yang melentang pula yang membuka perut korang ketika Caesar tu kan. Jadi ada dua belahan yang korang kena repair. Okey, jadi macam mana kita nak repair dua belahan ni bagi adik-adik yang bersalin Caesar? Kan ada otot yang dah terbelah, terbuka disebabkan oleh proses kehamilan. Lepas tu bila ada pula belahan lagi kat kawasan tengah yang dia terbuka pula macam ni. Maknanya dia buka macam ni juga. Okey, jadi sangat-sangat penting kalau korang boleh pakai bengkung. Dan percayalah cakap Kak Ija, daripada korang jalan tampung perut ataupun pegang kawasan luka dengan tangan kan. Ramai orang sini luka, bila nak jalan dia kena pegang. Okey, dia samalah dengan kita berbengkung. Kita akan tampung dengan bengkung. Jadinya bila kita tampung dengan bengkung, kita akan rasa lebih selesa untuk bergerak. Kita akan rasa lebih selesa nak batuk. Kita akan rasa lebih selesa nak duduk bangun kan, nak susukan baby. Dia akan lagi memberi lebih keselesaan pada kita. Cumanya Kak Ija ajarkan Cici macam mana nak pakai bengkung. Bahagian yang Kak Ija kan buat bengkung tali-tali tu kan, panjang daripada bawah breast sampai atas kepada lutut kan. Kak Ija buatkan korang punya bengkung. Kenapa macam bergegar-gegar kat punya. Okey, daripada bawah breast sampai kepada lutut kan. Jadi bahagian lutut, bahagian punggung tu boleh ikat ketat. Cumanya bahagian luka Caesar tu Cici ikatkan kurang ketat. Kurang ketat. Jangan ketat sangat bahagian luka Caesar. Sebab kita tak nak bagi terlampau, kita tak nak tekanan daripada luar terlampau kuat berbanding tekanan pada dalam. Kita nak dia balance. Dia balance macam tu. Okey. Okey Cici, insyaAllah boleh tu kalau nak kuruskan 10 kilo. Kak Ija nak ajarkan korang ni, hari ni memang Kak Ija nak ajar sebab Kak Ija dah buat, hari tu Kak Ija dah nak dekat 80 kilo. Kak Ija kena thyroid. Jadi dari dulu mula-mula Kak Ija kena thyroid. Kak Ija daripada berat Kak Ija lepas bersalin dulu, dah lah anak dah 5 tahun, macam mana? Anak dah 10 tahun macam tu Kak Ija kena thyroid. Okey, daripada berat Kak Ija 52 kilo, Kak Ija naik kepada 72 kilo. Dalam masa 1 tahun Kak Ija naik. Okey. Macam, kenapa baju aku semua tak boleh pakai? Dulu aku bukan main solid, sekarang ni aku macam tong drum. Kan macam itulah, daripada 52 kilo Kak Ija naik kepada 72 kilo bila Kak Ija kena thyroid. Kak Ija memang ada hypothyroxine dulu kan. Lepas tu Kak Ija ambil ubat untuk lagi satu Kak Ija ada masalah tulang belakang.
Jadi Kak Ija selalu ambil steroid untuk tahan sakit. Jadi itu lagi membuatkan Kak Ija gemuk. Gemuk weh. 72 kilo weh. Lepas tu baru ni Kak Ija macam aku dah tak tahan dah ni. Dulu malas juga kadang-kadang nak nak berjamu ni. Kak Ija kadang-kadang Kak Ija makan hanya untuk tambah tenaga. Sebab Kak Ija bila dalam pantang je Kak Ija makan jamu ni. Yang lain tu Kak Ija dah punya macam sebulan nak makan 2-3 minggu nak minum untuk tambah tenaga kan, nak rejuvenate ataupun Kak Ija buat yang campur dengan telur mantah. Kak Ija punya jamu lain macam daripada korang. Akak kau sehari rapat campur telur mantah, campur madu, Kak Ija blend jadi macam berbuih-buih, lepas tu kita minum. Kan nak suruh korang buat kan, korang kata akak kau ni gila nak suruh makan telur mantah ni. Kan ramai orang kata tak boleh. Jadi okey. Jadi benda tadi Kak Ija cakap. Jadi bila Kak Ija buat baru ni, Kak Ija buat dalam masa 2 bulan, alhamdulillah Kak Ija dapat turunkan berat badan Kak Ija 7 kilo. 7 kilo. Kalau korang tengok gambar Kak Ija sebelum dan selepas baru ni, Kak Ija dah kurangkan 7 kilo. Ni pun rasanya macam nak kurangkan lagi sikit berat badan kan, nak jadi macam kurang lah lagi, nak jadi macam 58 kilo lah kan. Jadi macam solid lagi sikit lah kan. Boleh lah pakai kebaya on raya je kan. InsyaAllah Kak Ija cuba dalam masa sebulan ni nak kurangkan lagi 5 kilo insyaAllah kan. Jadi ini yang Kak Ija nak ajar kat korang. Apa yang sebenarnya Kak Ija ni nak ajar. Okey, cara nak kempiskan perut dan nak kurangkan berat badan. Nak bagi ibu-ibu yang baru melahirkan dalam pantang ni, selalunya sangat-sangat senang kalau kita nak kurangkan berat badan. Bagi mereka-mereka yang ikut aturan Kak Ija ajar, insya-Allah lah kalau korang punya hormon bagus, tindak balas herba ni dengan badan korang dan korang ikut aturan yang Kak Ija ajar, bengkung, bertungku, minum herba, ikut konsisten, ikut aturan, insya-Allah. InsyaAllah boleh turun 10-15 kilo tu dalam tangan insya-Allah. Macam tu. Okey, jadi ini yang Kak Ija nak ajar hari ni. Banyak betul lah mukadimah je belum. 2 anak bentan. Nampak Liza kata 2 anak bentan sebabnya tak ada jaga dalam tempoh las-las bersalin ni. Las-las berpantang ni sangat-sangat penting untuk kita jaga. Okey, nak kempis sangat perut ni dah boroi ni, dah macam orang pregnant rasanya. Ni sangat-sangat penting untuk kita kempiskan perut. Kenapa perut perempuan ni selalunya dia boroi bahagian bawah? Pertama sekali Kak Ija nak cerita ya. Sangat-sangat penting untuk korang tahu. Perut perempuan dia boroi di bahagian bawah. Ini menunjukkan bahawa hormon kita adalah tidak stabil. Okey, bila hormon wanita tidak stabil, dia akan ada perut yang flat, dia buncit dekat bahagian bawah. Jadi sangat-sangat penting untuk kita stabilkan balik hormon kita supaya kita dapat bantu mengurangkan POS kita ni. Okey, POS kita ni sangat-sangat penting untuk kita hilangkan. Orang perempuan kalau perut dia korang kena tengok ya badan korang. Kita yang selalu tengok badan kita kan. Bila kita tengok perut bawah, kenapa perut aku bahagian bawah ni makin besar? Tu maknanya hormon kita dah start nak haywire. Mungkin kita makan ubat perancang. Mungkin juga period kita tak sekata ataupun tak teratur kan. Jadi sangat-sangat penting untuk kita check. Apa yang selalu kita kena observe ataupun beri perhatian sebagai seorang wanita. Korang kena tahu pertama adakah period korang teratur. Okey, adakah normal period korang? Berapa hari korang punya period? Berapa hari heavy flow korang? Berapa hari flow yang sedikit-sedikit korang kan? Kita kena tahu tu. Keduanya kita kena tahu badan kita. Adakah kita dah start rasa sakit-sakit badan? Adakah kita dah start rasa macam lemah kan? Itu indicates juga yang kita dah start perlukan ubat dan start perlu stabilkan hormon. Ketiganya kita kena tengok kita punya emotion. Okey, emosi. Adakah kita cepat hilang mood? Adakah kita cepat nak marah-marah kan? Ini juga indicates bahawa hormon kita dah start haywire dan time tu korang memang dah kena start ambil ubat untuk bantu badan korang. Badan korang ni dah bagi hint, tin, aku penat, aku nak baring, nak ubat, nak rehat, time's up. Macam tu lah kira kan. Okay, jadi kita nak cerita pasal
Apa banyak betul mesej hari ni ni. Macam mana nak pakai bengkung dari 70, okey nak turun. Kak Ija, saya dah tak dan nak pakai bengkung sebab pantang sendiri dengan nak jaga anak-anak. Lagi suami jauh tak boleh balik sebab PKP ni, so harap tak adalah apa buncit. Okey, Lukman, Farah insyaAllah. Cuba arrange masa Farah. Okey, kalau baby selalu bangun pukul 7, kita bangunlah pukul 6. Kalau Kak Ija buat macam tu. Okey, bangun pukul 6. Mungkin Farah seorang kat rumah dengan baby pun Kak Ija tak faham, tak tahu juga. Sebab mungkin ada yang macam tu kan, kita dengan anak-anak je tak dapat balik rumah mak kan. Kak Ija pun tak tahu. Mungkin korang dalam keadaan macam tu memang korang penat lah. Uruskan diri sendiri lagi, uruskan anak-anak lagi, macam mana nak berpantang lagi kan. Tapi cuba arrangekan masa. Kalau anak bangun, macam Kak Ija cakap, kalau anak bangun pukul 7, kita bangun pukul 6. Kita bangun pukul 6, apa sayang? Okey, nanti pergi bilik Alung. Tengok kan Kak Ija cakap ada je. Okey, kita bangun pukul 6 supaya kita boleh siapkan diri kita dulu. Siapkan diri kita dulu, pakaikan bengkung kita dulu, cuci kita dulu. Kalau boleh mandi dengan air suam, boleh mandi air suam pagi-pagi kan. Dah siap-siap diri kita. Ready? Tunggu anak bangun. Macam tu kan. InsyaAllah kalau kita konsisten, kita buat dengan betul, ada masa insyaAllah. Kak Ija doakan diberi kelapangan masa kepada Farah. Mungkin dia seorang lah tu kan. Kak Ija, orang Caesar buncit tang perut. Saya dah 51 hari masih pakai bengkung. Kak Ija, orang saya dah 51 hari masih pakai bengkung lagi. Alhamdulillah. Bagi mereka-mereka yang bersalin Caesar ni memang akan mengambil masa yang lebih lama untuk mengurangkan kebuncitan. Macam Kak Ija cakap tadi, korang ada dua bahagian yang korang kena repair. Okey, memang ada dua bahagian yang korang kena repair. Dia buka atas bawah, dia buka kiri kanan. Jadi kena bersabar. Orang yang bersalin Caesar memang pemulihannya lebih lama. Mungkin dalam masa 3 bulan kan, kalau korang konsisten ambil ubat. Sebab jahitan dalam bahagian dalaman kita tak tahu macam mana pemulihannya. Kan semua nak kena uruskan sendiri kan. Memang kesian Farah. Kak Ija memang respect lah Farah. Kita sama-sama doakan Farah kuat lah ya. Berpantang sendiri. Suami tak ada. Aduh ya kan, aku tak tahulah macam mana kan. Macam Kak Ija dulu, alhamdulillah lah kan. Memang suami pun tak ada kat waktu berpantang, tapi ada adik-beradik kan, sebab Kak Ija berpantang di rumah mak. Okay, walaupun mak Kak Ija berniaga, ada time-time kita tinggal seorang juga. Tapi at least ada orang yang akan bantu kita bila kita perlulah. Macam mak balik berniaga, mak boleh bantu kan. Macam tu. Okey, jadi nak baca lagi. Kak, macam mana nak hilangkan parut dekat perut? Okey, parut dekat perut, pertama sekali, parut ke stretch mark? Kak Ija tak berapa jelas Atika punya. Kan, Liza kata dia 2 anak pun bentan. InsyaAllah esok lusa boleh pula pakai. Saya perut bahagian atas Kak, macam mana tu? Okey, perut bahagian atas ini bermakna kita punya belly ring. Memang kau tak berbengkung kan Sarah? Cik. Macam Kak Mira, maknanya korang punya belly ring. Ini adalah disebabkan oleh masalah tak berbengkung dengan betul. Masalah bengkung yang betul korang kena pakai. Kenapa Kak Ija selalu kata, pakailah bengkung yang labuh daripada bawah titik sampai ke atas lutut. Sebabnya dia akan pegang betul-betul kita punya bentuk badan. Kalau kita pakai bengkung yang singkat, dia akan menolak bahagian atas perut kita. Sebab tu korang akan ada belly ring ni. Sangat-sangat sayang kan, kadang-kadang adik-adik ni dia pakai bengkung. Saya pakai bengkung Kak. 44 hari saya pakai bengkung. Tapi Kak, tetap juga perut saya besar. Macam mana ni Kak? Bahagian atas tu jadi naik bahagian atas tu. Sebab ada tekanan yang tak betul pada bahagian perut. Jadi kena betulkan cara pemakaian bengkung kita. Tapi tak bertungku boleh kempis ke? Lagi satu betul ke dalam pantang ni tak boleh banyak minum air? Diba tanya. Okey, bertungku ni adalah untuk membantu perlawasan pengeluaran darah. Okey, bertungku fungsi utama dia nak bantu mengeluarkan darah-darah beku. Okey, nak bagi darah-darah beku dia bukan untuk mengempiskan perut, dia nak bagi kelancaran darah. Okey, selain daripada itu, advantage kita bertungku sebelum kita berbengkung ini adalah kerana bila otot kita ni diberi kepanasan, dia akan lebih sensitif. Okey, dia akan lebih
sensitif. Dia akan lebih sensitif. Jadi bila sensitif, kita makan ubat, kita buat, dia akan lebih cepat mengikut. Itu adalah advantage daripada kita bertungku. Kan? Okey, jadi okey Diba. Betul ke dalam pantang tak boleh minum air banyak? Okey, dia bukan tak boleh minum air banyak, Diba. Dia tak boleh minum air banyak sekaligus. Kau ambil satu jug, kau go. Bahagia jolly korang ya minum air dalam pantang gogok macam tu tak boleh. Minum dah, taruh air dalam cawan, minum kerap. Okey? Minum kerap, minum sikit-sikit tapi kerap. Itu boleh. Kan? Minum sikit-sikit tapi kerap. Lepas pantang memang tak datang period dah. Dah 6 bulan masih breastfeed. Okey Aisyah, kalau dah 6 bulan masih tak datang period, Aisyah dah kena start jaga-jaga. Sebabnya bila dah sampai 6 bulan masih tak datang, normal sebenarnya. Banyak orang yang normal dia tak datang period bila kita fully breastfeed. Dia atas badan orang. Ada orang memang dia tak period sampai 2 tahun kalau dia breastfeed baby dia. Tapi start daripada umur kandungan umur baby kita 6 bulan, kita dah kena start berjaga-jaga. Sebab bila baby kita dah start makan makanan, kita punya penyusuan tu pun dah tak sebanyak bila sebelum baby makan. Okey, jadi berkemungkinan untuk lekat seandainya kita kita nak merancang, itu adalah besar. Jadi dah boleh start jaga-jaga supaya tak kalau nak merancang lah, kalau tak nak merancang tu tak ada masalah. Okey? Saya pakai bengkung yang mak-mak punya tu, lilit dari tiang tu. Okey, boleh pakai bengkung tu bagus, tapi make sure dia labuh. Okey, make sure dia labuh. Itu adalah bengkung Indonesia kan? Saya pantang buat semua bengkung, tapi lepas sebulan habis pantang perut habis buncit balik macam pregnant 4 bulan pula. Okey, macam mana nak kempiskan perut balik? Ni baby dah 6 bulan tapi perut maknya macam mengandung lagi pula. Okey. Nurul mungkin ada masalah hormon. Okey, mungkin ada masalah hormon dan mungkin ada masalah pengambilan makanan Nurul. Okey, sebabnya bila kita berbengkung, kita buat semua dalam pantang, bengkung kita tak semestinya kita bengkung dengan betul tak? Lepas bulan habis pantang perut jadi buncit, mungkin Nurul ada ambil perancang keluarga yang merangsang hormon Nurul. Contohnya kalau kita ambil Depo-Provera kan, Depo-Provera kita ambil injection kan, kita memang cepat naik berat badan. Jadi kena tahu apa cara kaedah perancang keluarga kita, sama ada ianya sesuai dengan badan kita ataupun tidak. Kan? Kak Ijah, saya turun 9 kilo. Sekarang pantang 60 hari, saya bertungku dah berbengkok. Alhamdulillah. Saya nak tunjuk semua live kat Kak Ijah dekat suami and save info-info yang Kak Ijah bagi. Kak Ijah, saya turun 9 kg, sekarang 60 hari pantang. Saya bertungku dah berbengkung. Alhamdulillah suami menolong dari awal bersalin. Saya memang tunjuk semua live Kak Ijah dekat suami dan save info-info yang Kak Ijah bagi. Terima kasih Yat. Thank you husband sebab tolong wife kan. Terima kasih sebab tolong wife anda berpantang dengan baik. Ini adalah sangat-sangat diperlukan. Kak Ijah tengok sekarang ni pun husband dah lebih sensitif kan. Kak Ijah tengok contoh macam Kak Mira punya husband adik Kak Ijah kan. Kak Ijah tengok dia jaga wife dia sangat bagus. Sama juga Kak Ijah tengok anak saudara Kak Ijah, Noni kan. Kak Noni tu kalau korang tengok dia daripada macam ni, badan dia jadi macam ni tau. Masa berpantang, masa mengandung badan bapak besar, habis pantang jadi kecil betul. Kan? Okey, sekarang dah buncit semula, jadi kenalah start makan ubat balik. Aisyah ya, sebab apa? Okey, macam ni Kak Ijah nak ajar ya, macam mana kita nak kembali kempis. Ni tanya-tanya ni tak sempat nak ajar kan, tak sempat nak ajar lagi. Okey. Okey, start. Okey, pertama sekali untuk adik-adik yang nak mengempiskan perut, nak mengurangkan berat badan dan nak mengempiskan perut, macam saya cakap, pertama sekali kita kena tengok pada kita punya hormon badan kita. Okey, sebab tu ramai yang kata Kak Ijah ada buat ubat kurus tak? Kak Ijah tak ada buat ubat kurus, tapi insya-Allah kalau korang ikut apa yang Kak Ijah ajarkan, korang boleh kurus. Pertamanya Kak Ijah akan selalu suruh korang ambil set sihat cantik. Kenapa kena ambil sihat cantik Kak Ijah? Tak boleh ke saya makan susut perut terus? Susut perut ni Kak Ijah ramukan untuk membantu detox dan mengurangkan korang punya, maknanya bila kita makan banyak,
tak adalah benda tu lekat dekat kita punya usus yang menyebabkan kita buncit, kita gemuk. Jadi kita mudah berak, kita mudah turun berat badan, betul. Tetapi kalau hormon korang tak baik, tak bagus, dalam keadaan yang bagus, korang makanlah susuk perut tu 5 botol pun korang takkan dapat efek yang bagus. Okey, sebabnya kunci pertama bagi wanita untuk mengurangkan berat badan adalah pengawalan hormon. Yang kita nak kurangkan ni bukan kurang seminggu 2 minggu, kita nak kurangkan dalam jangka masa yang lama. Sama juga dengan adik-adik yang dah start naik berat badan, dah start akak saya dah naik lah berat badan saya semula. Okey, ambil sihat cantik. Kenapa? Sebab kita nak rearrange balik kita punya hormon. Nak kena fine tune balik. Sebab hormon ni kadang-kadang dia bukan sentiasa sama je ya. Badan ni pun perlukan perubatan kan. Alangkan kasut pun kita nak kena cuci kan kadang-kadang kan. Sama juga dengan badan. Ada masanya kita perlukan tambahkan dia punya macam dinding lah. Kadang-kadang nak kena cat kan. Bila dah baby dah 5 bulan, dah 6 bulan tu sila tambah cat pada dinding anda kan. Sila tambah make up pada wajah anda contohnya kan. Sila tambah ubat. Bila baby dah 5 bulan, 6 bulan, ambillah sihat cantik untuk tambah ubat pada badan. Sebab apa kena ambil sihat cantik? Sebab kita nak bantu stabilkan semula hormon kita. Di samping itu, kalau korang rasa korang nak mengurangkan banyak berat badan, korang bolehlah tambah dengan susuk perut yang Kak Ija cakap untuk detox ni. Sebab apa? Bila hormon kita stabil, kita bantu dengan susuk perut yang membantu mengurangkan berat badan ni, dia akan lebih cepat efektif. Dia akan lebih cepat susut tu. Dia akan lebih cepat nampak hasil tu. Korang boleh cuba. Kak Ija tak nak janji bulan dan bintang. Sebab macam Kak Ija cakap, susuk perut ni bukan untuk bukan ubat kurus. Tapi Kak Ija tahu banyak orang gunakan bahan ini sebagai slimming tea. Okey, banyak orang gunakan bahan-bahan yang Kak Ija gunakan dalam susuk perut ini sebagai slimming tea. Tapi Kak Ija tak claim dia sebagai slimming tea. Sebab apa? Sebab Kak Ija rasa korang kena rawat badan. Okey, Kak Ija punya ramuan ni Kak Ija lebih macam untuk detox, untuk membersihkan usus-usus korang. Kan? Kak Ija bukan nak bagi khusus untuk slimming tea. Sebab Kak Ija tahu kalau adik-adik ramai nak kurus, dan kalau diorang makan susuk perut sahaja, diorang akan kurus sekejap. Kan bila sebab tu banyak kalau korang biasa makan ubat kurus, korang kurus sekejap, lepas tu korang berhenti, korang naik balik berat badan. Sebab apa? Sebab hormon. Jadi sangat penting perempuan ni untuk jaga hormon. Sebab tu kalau Kak Ija buat set untuk kurus, Kak Ija akan suruh ambil set hormon juga untuk bantu rawat hormon badan kita, stabilkan bagi dia comel. Lepas tu kita kuruskan badan, dia akan dapat efek lagi comel. Bukan saja korang dapat efek kurus, perut kempis, tapi korang akan efek glowing, dapat efek kulit muka jadi cantik, kulit kita pun nampak basah-basah, kita tak kering kan. Dia macam berpelembab sahaja. Macam tu kita nak kan. Kita tak nak nanti pakai sekejap lepas tu dah hilang dah. Sama juga bagi adik-adik yang makan perancang kan. Boleh ambil kan boleh ambil herba untuk stabilkan hormon. Tak ada masalah. Tak menjejaskan ubat perancang yang kita bagi setakat ini kan. Tak menjejaskan ubat perancang yang adik-adik ambil. Ramai orang yang tanya, takut kan, sebab saya makan perancang. Boleh ke makan jamu? Boleh, tak ada masalah. Cumanya kita boleh jarakkan sedikit kan masanya. Janganlah kau makan Rejuvidon korang tu dengan air ubat periuk kan. Tak nak lah. Best sangat susuk perut, senang nak buang semua yang tersimpan, terbaik. Betul kan? Betul kan Siti Nurul Ashikin dia kata kan, kita akan rasa macam kalau mula-mula kita makan tu, kalau korang yang berbadan besar, korang akan rasa macam dia akan buang semua benda yang tersimpan dalam usus korang. Masa Kak Ija hari tu pun Kak Ija buat susuk perut ni, sebab badan Kak Ija ni dah anak Kak Ija ni cakap, sorry to say, Kak Ija cerita betul. Anak Kak Ija dia boleh cakap, kalau ibu ni sekarang lalu sebelah anak gajah, dia ingat ibu ni ibu dia lah. Maknanya anak-anak akak kau kata akak ni dah besar macam gajah. Stres dah.
Cik, nasi itu belum suami cakap lagi. Cik, suami dia tak cakap, dia cakap aku comel. Cik. Kan? Jadi sangat-sangat penting untuk kita buangkan apa yang ada dalam usus tu supaya dianya clear. Bila clear, kita punya pemakanan pun, nutrition pun cepat menyerap, kan? Sebab tu bila clear kita punya pemakanan, kita makan buah, kita minum air yang cukup, kita punya complexion pada kulit ataupun reflection pada kulit wajah kita tu akan lebih cantik, kita punya kulit badan pun akan lebih moist ataupun lembab. Jadi itu adalah salah satu cara yang sangat-sangat bagus untuk membantu mengurangkan masalah berat badan dan perut buncit. Sebabnya bila kita dah start ambil sihat cantik ni, perut selalunya akan nampaklah perubahannya. Bukan sahaja perut, banyak benda lain yang korang akan nampak perubahannya. Cik. Itu adalah rahsia yang hanya dirasai oleh mereka-mereka yang mengambilnya, cik. Kan? Okay? Memang kena tambah cat make up balik ni. Dah lah anak saya first memang tak reti sangat. Lepas pantang main makan semua-semua macam-macam. Maybe itulah puncut. Ya, betul. Janganlah lepas habis pantang 44 hari korang makan macam korang tak dapat makan 15 tahun. Macam keluar daripada gua. Jangan. Kontrol. Kak Ija dah ajar dah pattern pemakanan dalam pantang tu. Kalau korang amalkan berterusan, korang akan dapat efek yang cantik berterusan. Pattern pemakanan tu sangat penting. Kita boleh combine dengan cara diet zaman sekarang ni, kan. Makan 6 kali sehari, makan mengikut sukatan, kan, suku-suku separuh. Itu yang orang dulu-dulu dah pakai dah dalam pantang. Orang sekarang je baru buat teknik yang tu. Padahal zaman nenek akak kau dulu dah buat, cik. Kan cakap kasar, kan dia cakap, ya akak ni memang orang yang kasar. Kak Ija ni bukan orang yang lembah lembut, minta maaf. Kak Ija ni memang personally akak kau memang kasar sebab tu Allah bagi Kak Ija anak lelaki banyak. Kalau akak ni lemah lembut, mestilah aku main toncang rambut anak, kan. Anak perempuan penuh kan yang lemah lembut. Bila time sesuai, saya esok 44 hari pantang boleh amalkan terus ke? Okey, Suhaila, kalau dah 44 hari, bolehlah kalau nak sambung sihat cantik dan susut perut ni untuk sebulan lagi. Okey, jadi badan lebih banyak ubat dan lagi cepatlah Suhaila punya efek tu memang akan dapat lebih cepatlah sebab time badan masih lagi macam mana? Macam baru lahir, baby baru lahir, kan. Benda kita ajar tu cepat je dapat, kan. Cepat je serap. Macam itulah, kan. Okey, Nurul Nadimin. Macam maybe tu punca saya. Betul. Memang itulah puncanya, tak ada punca lain. Korang pergi makan macam-macam. Hentam je makan semua, kan. Jadi itulah punca. Samalah dengan akak kau. Bila akak kau makan steroid, Kak Ija macam lapar tau. Kak Ija dulu ada jatuh, jadi tulang Kak Ija ada slip disc. Jadi bila Kak Ija sakit, Kak Ija akan makan steroid untuk tahan sakit. Jadi bila makan steroid tu macam, bila korang nampak makanan tu korang rasa macam kejam. Macam carnivore macam, laparnya. Kan? Korang nasib baik suami Kak Ija tu dia penyayang. Kalau aku kata pukul 3 pagi, yang saya lapar lah yang cakap. Yang saya lapar lah yang, dia bawa akak kau pergi mamak. Makanlah roti telur tengah-tengah lapar malam pukul 3 pagi ni. Sebab tu akak kau jadi macam sihat. Tidak. Okey. Jadi inilah tips yang Kak Ija nak ajarkan dan sekejap lagi Kak Ija nak tunjuk kat korang macam manakah cara nak memakan susut perut. Susut perut ni memang Kak Ija selalu makan ni pun Kak Ija nak makan sebab apa Kak Ija pun nak pakai kebaya juga raya, takkan korang je. Kan lagipun Kak Ija ni dah tua. Tak hari semalam, hari tu Kak Ija main 0 point. Kalau korang tahu 0 point lah. Kan Kak Ija main 0 point. Yang lompat getah tu kalau korang pernah main masa kecil-kecil. Kak Ija ajarlah anak-anak Kak Ija ni main. Bila dah sampai dekat ketiak je, dekat bahu je, Kak Ija dah tak boleh nak lompat dah tahu. Macam berat sangat aku nak lompat ni, asal je. Jadi Kak Ija tercabar hari ni aku nak minum susu perut supaya lusa boleh lompat lah sampai kat telinga ni macam ni. Pegang tali kan. Ada orang pegang getah tu. Akak nak test lompat sampai telinga. Boleh ke? Tak boleh. InsyaAllah. Kalau susut perut, masalah berat badan ni tak boleh lompat tinggi-tinggi. Jadi nak test.
Kan? Saya anak baru 3 bulan. Perut nampak buncit, Kak. Macam mana nak bagi hilang? Saya pantang betul ais, tak minum lagi. Alhamdulillah. Cahaya Aris, tak minum ais lagi. Ais ni lagi satu sangat-sangatlah bahayanya untuk kita ni kan. Kadang-kadang orang kata tak logik. Kan? Tapi walaupun dah habis pantang 44 hari, orang kata kadang-kadang tak logik kenapa, apa kena mengena ais kan, apa kena mengena ais dengan kegemukan, tapi memang jadilah. Mungkin Kak Ija pun tak faham kenapa kan, tapi masa zaman Kak Ija dulu pun Cu tak bagi Kak Ija minum ais. Tak boleh kau. Dulu lagi strict pantang tau. Lagi strict, bukan macam Kak Ija ajar korang ni. Kak Ija ni dah implement yang macam simple-simple dah bagi Kak Ija. Jom kita pergi dapur, kita nak minum susu perut. Akak kau jamu merata-rata tau. Almaklum lah kita ni. Jamu merata-rata. Kan baru ni tak ada. Tak ada kelongsong. Kelongsong tu tak ada. Kak Ija taruh macam ni dalam plastik. Sebab kelongsong kuning ni Kak Ija cari memang dah tak ada. Saya anak 5 semua perempuan. Tim boleh buat live cara nak dapat anak lelaki. 5 perempuan. Bestnya. Akak kau ngidam nak anak perempuan. Tapi sekarang ni dah malas lah dah nak beranak kan. Orang kata beranak lah Kak Ija. Beranak lah. Malas dah. Kan. Bestnya. Okay. Nak tunjuk Kak Ija kau ni obat merata-rata. Nampak manjakan ni. Makan. Bila tanya nampak makan. Bila tanya nampak makan. Jangan kata tidak. Akak kau macam tu lah. Jadi sekejap jom kita pergi ke dapur. Kita nak tunjuk cara makan susut perut. Susut perut. Ada obat periuk dalam periuk lagi kan. Ada obat periuk. Jadi mana susut perut akak kau? Kita nak minum obat periuk. Susut perut. Mana susut perut ni? Dah habis. Sekejap Bersepah-sepah tengah-tengah malam ni. Okay, hari ni Kak Ija nak tunjuk cara nak minum susu perut supaya dapat perut yang betul. Sekejap. Mana betul kan? Mana nak taruh ni? Kena pegang je lah. Okay, susu perut ni cara kita nak minum. Tak apa nanti dapat menantu kan. Betul. Kak Ija pun macam tu juga. Kak Ija fikir nanti aku dapatlah menantu perempuan banyak. Kan? Susah ke aku ni dapat menantu perempuan? Agak-agak aku ni sporting. Akak kau sporting lah bila dapat menantu perempuan kan. Janganlah jadi yang garang-garang kan. Macam bakteri. Mati anak orang jadi menantu aku. Okay, kita nak makan susu perut. Kak Ija nak tunjuk cara makan susu perut. Okay, anak-anak semua dekat atas tengah streaming. Apa tak tahulah dia orang buat live lah. Anak Kak Ija pun pandai buat live. Okay, susu perut ni. Ni nampak Kak Ija makan susu perut. Kak Ija dah tinggal sikit. Okay, susu perut ni korang boleh gunakan sudu kecil lah kalau korang Even Kak Ija pun Kak Ija tak tahan guna sudu besar-besar. Saya still makan. Kak Ija still makan susu perut, still minum ubat periuk. Still minum ubat periuk. Ni nampak ubat periuk dalam ni. Still minum ubat periuk. Masih lagi minum ubat periuk. Masih lagi makan susu perut. Sebab Kak Ija kan, Kak Ija kata Kak Ija nak mengurangkan berat badan disebabkan oleh permasalahan global Kak Ija. Permasalahan global apa Kak Ija? Kak Ija ada masalah berat badan sebab Kak Ija makan steroid. Untuk menyusu boleh ke? Boleh. Kak Ija memang ramukan herba yang semuanya sesuai untuk menyusu badan. Sebab apa? Sebab Kak Ija ni memang kita anak ramai. Kak Ija pun anak ramai. Kak Ija tahu apa yang perlu untuk orang yang anak ramai. Untuk baby ni. Kak Ija memang suka baby. Sebab tu akak kau anak ramai. Cik kan. Kalau tak sebab suka baby, takkan nak beranak ramai kan. Baik anak seorang je. Kan. Jadi kita memang nak something yang boleh bagus untuk orang beranak ramai pun. Orang beranak kecil pun. Orang beranak menyusu pun. Kita nak bagi susu banyak. Kita nak bagi ada apa. Sekejap Kak Ija nak kena ikat balik benda ni. Tripod ni. Ambil kau nak. Kau nak kena kurangkan tripod ni supaya korang boleh nampak Kak Ija nak makan susu perut. Gelap lah pula. Lighting please. Sepah-sepah rumah dah malam
Sorry. Okey, jadi untuk makan susuk perut, apakah yang korang kena buat? Cik, siap buat demo. Okey, pertama sekali kita ambil satu gelas sebab ramai orang tak tahu nak makan macam mana. Kak Ija macam mana nak makan susuk perut? Macam mana nak makan susuk perut? Okey, mari Kak Ija. Akak kau ajar cara nak makan susuk perut. Okey, susuk perut ni kita ambil pakai sudu kecil pun dah cukup ya kalau korang. Sudu kecil je. Even Kak Ija pun Kak Ija pakai macam ni je. Sebab Kak Ija berat. Lepas tu Kak Ija tahan. Kak Ija ni dah tua kan. Badan tu kuat sikit lah pada... patutnya korang lagi kuat badan pada Kak Ija kan. Korang yang patutnya lebih kuat badan pada Kak Ija. Okay. Ambil sedikit macam ni. Taruhlah dalam cawan. Okay. Taruh dalam cawan. Lepas tu tambahkan dengan sedikit air suam. Macam Kak Ija tambah sedikit sangat tau. Sikit sangat. Lepas tu tambahlah air sejuk sikit. Janganlah minum tengah-tengah panas. Kalau Caesar dah 3 kali dan perut susah nak kempis, ni pregnant keempat. Kalau amak berperut bersalin nanti boleh ke? Nat, ni adalah masa kau untuk kembali. Okey Nat. Pakai bengkung. Minum buat periuk. Ambil susuk perut. Minum sepang kederang. Orang bersalin Caesar sepang kederang sangat-sangat penting. Jangan miss sebab ianya akan bantu pulihkan luka dalaman. Luka dalaman ni kalau korang tak pulih, korang akan ada rasa sakit macam berdenyut-denyut. Korang akan selalu ada rasa sakit dekat dalam perut korang. Okey, jadi kita nak kena rawat luka dalaman. Sangat-sangat penting untuk rawat luka dalaman supaya perut kita selesa. Nanti nak buat kerja dah nak keempat kan, dah nak tutup kilang dah ni. Time ni lah korang nak boost betul-betul. Suami korang mesti cakap, oi, terkejut tengok isteri Cik Kak ni cik. Kan, okey, jadi Kak Ija buat sikit je, nampak macam mana nak bagi nampak. Akak kau pun tak kerti sangat ni. Okey, buat sikit suku gelas macam ni saja. Okey, Kak Ija dah bancuh dengan air suam dan tambah dengan sikit air sejuk. 2 teguk saja. Petua nak bagi minum senang adalah korang jangan bernafas masa minum. Okey. Berapa harga susuk perut? Saya dah anak 2 tahun tapi perut saya macam mengandung. Mariam 2 tahun anak kena makan sihat cantik dulu. Lepas tu baru kita makan susuk perut. Sihat cantik ni untuk kita betulkan balik dalaman badan kita. Orang tak tahu yang badan kita ni sangat-sangat perlukan ubat. Nak bila kita dah 2 tahun kan, memang perlu korang ambil ubat yang betul. Orang kata, saya nak ubat kurus, saya nak ubat kurus. Korang pakai ubat kurus pun, kalau dalaman kita tak betul, tak ada aliran darah yang baik, kita tak ada kita tak ada hormon yang stabil, dia akan jadi gemuk balik. Jadi merugikan kalau korang ambil susuk perut dulu, baru ambil sihat cantik. Baik ambil sihat cantik dulu, baru ambil susuk perut. Sekali tak nak korang buat perkara yang sia-sia kan. Akak, saya bersalin jamu apa yang sesuai? Bersalin ni korang boleh ambil set bersalin. Kita ada set bersalin, set basic Aisyah, set basic Mariam, set basic Khadijah. Jadi boleh ambil antara satu, tengok mana yang bersesuaian lah. Bezanya hanyalah tungku dan bengkung. Set basic Aisyah ni dia ada basic sahajalah, dia tak ada tungku, dia tak ada bengkung. Maknanya kalau korang dah ada tungku, dah ada bengkung, ambil set Aisyah. Dan eloknya tambahlah set sihat cantik. Okey. Set rapat memikat. Nampak dah sedawa dah. Okey, set rapat memikat ni untuk apa Kak Ija? Untuk merapat dan memikat lah kan. Semalam kita dah cerita kan. Okey, jadi malam ni sebab dah malam, Kak Ija pun dah mentelah kat dapur ni. Kita makanlah terus yang mana kita perlu makan. Okey, contohnya kalau kita nak makan mancakani ke, kita nak makan sari rapat ke, makanlah terus time ni kan. Ni Kak Ija nak makan mancakani. Sebab apa? Sebab nak pakai kebaya jugalah kan. Kak kau makan je belaka. Dah kak kau buat. Okey, Mrs. Fairuz, pakailah set berpantang dan set rapat memikat. Sebabnya korang akan dapat efek yang TikTok. Sebab ramai yang dapat efek yang TikTok. Kak Ija bukan nak kata confirm, tapi selalunya memang dia orang dapat efek yang TikTok. Tak nak janji bulan dan bintang, tapi tak ada dapat apa-apa. Ni kita cakap sekadar berkongsi kan. Kak Ija punya bengkung tak ada jenis zip ya. Kalau korang nak pakai bengkung zip, dia sama je macam kita pakai kain ketat. Bolehlah ambil kain yang zaman muda-muda dulu yang pakai zip tu kan.
Dia sama je. Kalau pakai bengkong ni, kena pakai bengkong yang tak ada zip. Sebab zip tu buat kita rasa macam kita pakai kain ketat je. Maknanya korang kalau, contohnya ya, zip ya. Zip, kalau kita pakai kain, kita gemuk, kain tu ketat, kita zip. Zip tu akan terbuka kan? Jadi tak boleh. Kalau tak ada hempedu, boleh makan tak? Boleh. Boleh. Adik, Fiza boleh start minum ubat periuk. Sepang ke derang dulu Fiza. Maknanya Fiza dah remove Fiza punya hempedu ya. Ada makan ubat tak? Fiza boleh PM Kak Ija insyaAllah kalau kita nak ramukan ubat. Kan? Kalau nak kita bantu ramukan ubat, kita insyaAllah kita boleh bantu. Sebab dia dah remove dia punya hempedu kan. Set rapat memikat, apa ada dalam dia Kak Ija? Set rapat memikat ada sari rapat, ada tolak angin, ada manjakani. Yang Kak Ija makan tadi tu, itulah set rapat memikat. Okey? Jadi sangat-sangat bagus untuk korang yang nak merapat dan memikat. Contohnya orang-orang yang orang-orang yang baru bersalin lah. Kan? Time-time baru-baru bersalin kan. Time tu lah korang kena makan set rapat memikat. Kan? Bila time sesuai nak start makan set sihat cantik dan susut perut tu, dah boleh amalkan. Ni Suhaila Kak Ija dah balas. Siapa lagi yang Kak Ija tak balas ni? Berapa harga susut perut? Susut perut ni RM55 sahaja. Kan? RM55. RM55 tak termasuk pos lah. Okay? Perut macam mengandung sayang kan? Akak kau anak 7. Ramai anak berderet. Janganlah kalah, cik. Kita makan majun sikit. Sebab tak makan lagi hari ni. Kak Ija kau sibuk. Nampak kan kita postage banyak. Jadi kalau nak herbal tu memang korang kena bersabar nak time ni. Kapsul ni Kak Ija tak ada tau. Dah habis. Kak Ija nak pergi cari memang gagal-gagal. Tak ada juga. Okay, saya dapat memikir ada apa. Oh, faham dah. Thank you Kak. Sama-sama. Tak ada makan apa-apa. Takut. Kesian Fiza. Boleh minum ubat periuk Fiza. Fiza boleh PM Kak Ija. Nanti kita adjust sikit apa yang Fiza boleh ambil untuk bantu rawat badan. Set rawat bengkong. Ada bengkong. Okay, kalau untuk set yang sekali dengan bengkong, boleh ambil set Katijah. Set Katijah yang full set. Maknanya semua ada. Korang dah tak payah pergi cari benda lain. Ambil Katijah dengan set rapat memikat lah nanti. Set tu RM315 untuk 44 hari penggunaan. Okay? Okay. Mada ni, kalau korang tak boleh makan macam Kak Ija, korang boleh lah gentil kecil-kecil. Korang gentil kecil-kecil, korang makan dengan air. Macam Kak kau ni nenek kebayan, jadi dah biasa. Nenek kebayan makan daripada anak dara dah makan jamu. Okey? Kalau badan nak banyak angin, nak makan apa? Banyak angin tu daripada segi apa? Kak Ija nak kena tahu. Sebabnya ada orang dia Miss B pun berangin. Badan sahaja berangin. Ni nama dia tolak angin. Sebab apa? Kak Ija pakai tahi angin. Okey? Pakai bengkong strap kalau bersalin scissor bolehlah sikit kan. Tapi Kak Ija galakkan bengkong labuh. Sebab bengkong strap dia pendek. Dia akan mendapatkan kita belly ring. Okey? Dia akan memudahkan kita dapat belly ring. Okey? Sarah. Kak, masa dalam pantang saya memang tak ada makan jamu langsung. Sekarang boleh terus makan sihat cantik? Ya, boleh Sarah. Boleh terus ambil sihat cantik dan susut perut. Set Kak Ija bersalin satu set je. Tak payah beli banyak-banyak kali. Kak Ija tahu korang nak guna duit banyak. Set Kak Ija untuk 44 hari ikut aturan. Sebab apa Kak Ija suruh ikut aturan? Sebab Kak Ija buat ramukan herba untuk korang ikut perubahan badan kita dalam tempoh 44 hari. 7 hari pertama macam mana biasanya badan kita jadi. 15 hari pertama apa yang badan kita perlu. Jadi Kak Ija ramukan ni macam tu. Sebab tu Kak Ija cakap, Kak Ija kalau boleh nak bantu korang sihat berpanjangan. Dan Kak Ija tak nak korang beli ubat yang 400 tapi untuk makan 2 minggu. Tu sangat-sangat membazir ya. Dan Kak Ija tengok banyak juga yang tak ada rawatan dalaman, tak ada. Dia hanya untuk rawatan luaran. Lawatan luaran, parang pili, serempah barut.
Bengkong ni tak boleh rawat rahim kita ya, tak boleh rawat rahim kita. Sangat-sangat penting untuk kita rawat rahim. Korang nak sihat berpanjangan, ambillah yang siap semua. Sebab apa? Korang akan jimat banyak. Memang mula-mula korang rasa macam banyaknya nak kena bayar. Tapi insya-Allah korang akan jimat berpanjangan. Maknanya korang tak ada kos sakit badan, tak ada kos tak boleh jaga anak sebab kena baring sahaja macam Kak Mira cakap kan. Sakit badan sangat, tak boleh nak tahan, tak tahu nak buat macam mana kan. Itu akan merusingkan, akan memberi tekanan kepada kehidupan korang. Ambil sihat cantik Noh Hazimah. Kan dah 8 bulan dah time dah tu. Selalunya 6 bulan, lepas 6 bulan kita badan dah memang dah start kena ambil ubat. Ada orang 4 bulan dah kena ambil ubat. Okey. Hai Rashila Dimple. Rashila Dimple ni adik saya tahu, awak tengok dia. Dia bersalin Caesar banyak kali. Dia lepas Caesar, lepas Caesar. Kan. Kalau ikutkan dia ni minah Caesar lah sebab rahim dia ada 2. Dia ada rahim atas dan rahim bawah. Jadi dia memang pakar Caesar. Jadi Kak Ija kalau jaga dia dalam berpantang Caesar, Kak Ija selalu kalau dia bersalin, Kak Ija selalu ada dekat rumah lah. Sebab apa? Sebab dia kalau Kak Ija bersalin, dia selalu jaga Kak Ija. Dia paling terror dengan baby Rashila Dimple ni. Kak Ija suruh dia buka pusat penjagaan kanak-kanak, tak nak je. Dia lagi buat kerja banyak sebagai seorang peniaga roti canai tau. Adik Kak Ija ni, dia tebar roti canai tu dapat setiap hari bangun pukul 4 pagi. Kau bayangkanlah dia bangun pukul 4 pagi, dia tidur meniaga sampai ke petang. Anak dara boleh makan ke? Boleh minum ubat periuk anak dara supaya comel kan. Kulit cantik, flawless boleh. Okay? Produk apa ni? Anak-anak Nani tanya. Sebenarnya Kak Ija buat produk untuk kesihatan dalaman wanita kan. Kalau ramai orang minta jamu anak dara, insya-Allah Kak Ija akan usahakan untuk buat jamu anak dara. Dulu masa Kak Ija anak dara pun kita makan kan, Dimple kan? Kita makan jamu anak dara ni untuk tambah bau, bagi badan bau wangi, bagi breast kita cantik. Sorry to say lah ya. Orang dulu-dulu dia ada tau, nak bagi punggung kita naik. Orang dulu-dulu punya lah. Nanti insyaAllah kalau ada bahan bolehlah buat untuk anak-anak dara pula. Sekarang ni fokus kepada ibu-ibu dara lagi. Kan, bengkong kena pakai 44 hari ke Kak Ija? Ya betul, 44 hari ya dik. 44 hari Anish. Memang kena pakai 44 hari. Okay. Jadi siapa lagi punya soalan? Kalau nak order sekarang, boleh lagi ke Kak Ija? Hazimah sekarang boleh order tapi untuk mereka-mereka yang bersalin bulan 5 dan bulan 6. Sebabnya, bukan kalau korang boleh tunggu tak apa. Sebab Kak Ija takut korang tak boleh start daripada hari pertama tau. Sebab Kak Ija punya herba ni, Kak Ija memang dah, kalau boleh Kak Ija nak korang bersalin terus makan ubat. Sebab Kak Ija nak korang dapat efek yang bagus. Kak Ija tak nak bantu, Kak Ija nak bantu korang. Kak Ija bukan nak setakat jual. Kalau setakat jual korang boleh makan hari ke berapa-berapa tu, tak sangat membantu korang. Jadi Kak Ija nak kalau boleh orang-orang yang ambil set bersalin Kak Ija ni dapat efek yang bagus. Kalau mak Kak Ija, dia memang tak bagi. Dia memang tak bagi jual dekat orang. Kalau orang dah bersalin jangan jual, mak Ija cakap. Kak Ija terjamin tak ni? Sis, ada KKM tak? Tak ada KKM lah ni, tapi terjamin insya-Allah. Sebab apa? Kita pakai raw herbs. Dan dan kita pun dah bawa pergi KKM. KKM pun kata kalau raw herbs yang nampak macam ni korang tak payahlah minta KKM pun. Okey, dan ni adalah perusahaan di rumah sahaja. Kita ada Kak Ija bawakan apa yang dah dibawa oleh nenek moyang Kak Ija dulu-dulu. Yang mana Kak Ija rasa dah lebih daripada 120 tahun pun herba ni diorang orang amalkan. Belum lagi ada yang mati makan kan. InsyaAllah kita akan usahakan untuk certification. Tengah diusahakan untuk certification Nani. Nanti dah dapat certification Kak Ija bagi tahu. Okay, kita cuma pakai herba-herba raw sahaja. Herba-herba mentah yang korang boleh nampak rupa paras dia. Okay. Jadi kalau dulu-dulu kita pakai yang ni dah bancuhkan lah, dia dah gentil-gentil jadi keras, dah jemur kan, gentil-gentil jemur keras dan kita makan lah. Itu yang untuk anak-anak dara. Daripada anak dara pun dah start makan jamu. Sebab apa? Sebab kita dah memang dalam
bidang yang macam tu kan. Ada apa-apa lagi soalan tak? Ramai orang nak tanya pasal macam mana nak bantu kuruskan badan dan macam mana nak bantu kempiskan perut. Macam Kak cakap tadi, penting untuk kita tengok hormon level kita. Sama ada dianya stabil ataupun tidak. Kalau kita dah stabil hormon tu sangat-sangat bagus kalau kita boleh. Saya dah hantar WhatsApp kat Puan Ija. Terima kasih Fiza. Nanti Kak Ija tolong bantu Fiza ya. Sebab hempedu dah remove ya. Ni dia dah remove hempedu. Hempedu ni sangat-sangat penting untuk filter. Sebagai water filter lah kiranya untuk badan kita ya, hempedu ni. Jadi kalau kita dah tak ada filter, kita dah tak ada apa yang boleh boleh saring apa yang kita makan. Jadi sangat penting untuk pemilihan makanan yang betul. Kan betul Fiza ya? Lelaki boleh tak makan Kak Ija? Boleh. Lelaki, Kak Ija ada juga buat ubat peri untuk lelaki, tapi bahannya sedikit berbeza lah sebab orang lelaki mesti nak efek kelelakian kan. Contohnya kita boleh campurkan daun misai kucing, kita boleh campurkan tongkat ali. Tongkat ali ni bukan hanya untuk menguatkan kelelakian tetapi juga untuk menguatkan badan. Even perempuan pun boleh makan tongkat ali, cuma portion dia berbeza. Itu yang Kak Ija belajar lah daripada Datuk Kak Ija. Okey, jadi kalau untuk orang lelaki mungkin kita boleh tambahkan lebih hempedu bumi untuk dia kan. Jadi ada herba-herba yang kita boleh ramukan untuk orang lelaki kan. Jadi boleh makan. Tapi tolak angin ni lelaki boleh makan, cumanya dos dia kena lebih lah. Suami nak kurus juga boleh makan susuk perut, suami boleh makan. Susuk perut siapa-siapa boleh makan. Lelaki ke, perempuan ke, anak dara yang dah tua sikit ke, mak ke, kalau mak tak lawas berak ke, boleh makan, tak ada masalah. Okey. Suami pun nak kurus juga. Ya betul, hari tu pun ada. Kak Ija, suami saya nak jamu juga Kak Ija. Dia kata dia tak kira dia nak jamu. Dia tengok saya ni berpantang, badan saya ni dah kurus, dia pun jealous, dia pun nak juga. Kak Ija tolong ramu. Ada, kalau nak boleh kita tolong ramukan. Tak ada masalah. Tapi susuk perut suami boleh makan. Okey? Jadi apa-apa lagi soalan? Dah lama ni kita live ni. Tadi kata nak ajar kempiskan perut je. Macam nenek kau cik. Betul. Kenapa Kak Ija kata Kak Ija nenek? Dah boleh jadi nenek. Dah boleh jadi nenek. Kalau anak akak tu dah 24, 25 tahun tu kahwin, akak kau boleh jadi nenek. Kan? Dah boleh dah. Patutnya dah boleh jadi nenek. Dah ada cucu dah seorang. Anak saudara lah kan. Anak saudara punya anak. Okey, jadi nampaknya sekian dulu daripada Kak Ija hari ni. InsyaAllah kita live lagi besok malam. Mungkin nenek kebaya nak cerita pasal lain pula. Nak cerita pasal apa? Tengoklah jamu untuk kempiskan perut berapa Kak Ija. Saya anak baru seorang. Untuk kempiskan perut, Cahaya kena bagi tahu Kak Ija anak umur berapa. Kak Ija suka macam tu. Kalau Cahaya nak, Cahaya kena PM Kak Ija supaya Kak Ija boleh tahu yang mana sesuai dengan Cahaya. Sebab apa, kadang-kadang orang dia dah start ambil ubat kan, jadi dia dah tak payah stabilkan hormon dia. Mungkin dia boleh dengan kempiskan perut sahaja. Ada orang dia gemuk sebab dia hormon. Kita kena tengok, kita tak boleh jual ubat tu macam jual je lah kan, janji jual, tak nak. Kak Ija lebih suka kalau jual pada orang betul-betul, maknanya memang mengatasi masalah. Okey? Okey, jadi insyaAllah kita sambung lagi next time. InsyaAllah kita jumpa lagi besok malam dengan topik yang lain. Dan jangan lupa besok tunggu Kak Ija pukul 10 malam. Okey, bagi mereka-mereka yang dapatkan set berpantang, boleh dapatkan daripada www.keepdara.com ataupun boleh hubungi ejen-ejen Kak Ija. Dan kalau nak hubungi Kak Ija pun boleh. Jadi adik-adik yang ada masalah boleh terus hubungi Kak Ija kalau ada apa-apa yang sensitif untuk dibincangkan. Okey, sekian dulu daripada Kak Ija. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye.